Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita bersama dengan dua orang yang hebat hari ni. Siapa tu? Mari kita berkenalan. Okey. Yang pertama, saya kenalkan, yang kat bawah ni, yang tudung hitam ni. Namanya Siti Nordini binti Mahzan dan beliau sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di UiTM dalam bidang pendidikan. Beliau juga pernah bekerja sebagai interior journalist, freelance designer, and currently beliau bekerja sebagai part-time lecturer. Untuk panel kita yang kedua, yang bertudung biru tu, merupakan namanya adalah Nurul Wafak binti Abdul Halim. Beliau sedang melanjutkan pelajaran peringkat master di UiTM dalam bidang bahasa komunikasi profesional, khususnya dalam bahasa Arab secara sepenuh masa. Dan sekarang ni beliau bekerja sebagai home tutor. Okey, dan untuk tajuk kita hari ni sebenarnya berkaitan dengan PKP dan juga student, dan kebanyakannya student yang saya dah kumpul soalan ni daripada student yang untuk SEM depannya ingin menjalani latihan industri. So, kita jemput. Macam mana? Faham? Okay. Jadi kita jemput dua orang panel ni untuk jawab soalan-soalan kita hari ni. Untuk soalan yang pertama, soalannya berbunyi, adakah surat pengesahan intern di sesebuah syarikat boleh menjadi pas pelepasan untuk merentas negeri semasa PKP? Setakat ni kalau kita dengar taklimat pula daripada boleh. apa yang Perdana Menteri cakap, tak ada je yang pasal intern kan. Semua pasal siapa yang kerja kerajaan ke swasta yang intern saya tak dengar kan. Tapi sorry mencelah. Tapi berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pelajar yang masih lagi pelajar, yang pelajar berusia yang masih stay di luar dan untuk kembali ke kampung. Dan kami ada dapat prosedur daripada pihak universiti macam mana untuk pulang ke kampung. Dari satu information dari pihak universiti, ada kena-mengena dengan pelajar LI. Ada info mengenai pelajar LI. So, pelajar LI itu macam saya dapatkan dari UiTM. Ada 3 jenis kategori untuk pelajar latihan industri. Kalau dia nak keluar merentas negeri ke negeri tertentu. Soalan awak yang macam apa? Pelajar LI. Ada dapat pas tak daripada syarikat kalau untuk merentas negeri, kita merentas Okey, macam saya cakap tadi ada 3 kategori. Pertama, pelajar latihan industri yang berada di dalam kampus. And number 2, pelajar latihan industri yang di luar kampus tetapi mempunyai kenderaan sendiri. Dan nombor 3, pelajar latihan industri di luar kampus yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. So memang ada pihak universiti, yang ni yang saya dapat guide daripada UiTM, guide yang mengenai pelajar latihan industri lah, yang macam mana diorang kalau nak rentas negeri tu. So ada benda tu. So benda tu diorang boleh dapat kat dalam website macam tu je lah kot. So diorang boleh ambil dari KPT punya. Lepas diorang apply from KPT tu, nanti diorang adalah cara-caranya. Maksudnya tapi yang as we know that penghantaran balik pelajar pihak universiti untuk zon hijau sahaja. Yang tu kalau yang dalam kampus. Faham tak? Kan tadi saya cakap ada 3 kategori kan. Satu yang dalam kampus, yang dihantar oleh pihak universiti. Kalau yang pelajar ada kenderaan sendiri, dia ada lain punya prosedur. Macam tu. Maksudnya diorang ada kena mendaftar dalam aplikasi MySejahtera juga. Untuk memudahkan perjalanan. Lepas tu yang kalau tak ada kenderaan sendiri, dia banyak lagi step dia, prosedur dia, sebab dia orang kena buat saringan kesihatan di pusat kesihatan universiti.
Lepas tu baru UiTM akan menghantar proses untuk pulang ke zon hijau saja. So ada 3 kategori lah yang apa yang saya faham, apa yang saya dapat maklumat dari pihak universiti. Oh, okey. Terima kasih atas So maklumat. basically siapa yang nak balik yang tak ada kenderaan tu, diorang boleh kena berurusan dengan pihak universiti lah Universiti dan Ya. capital. Cuma bila Cik Moderator cakap syarikat yang LI ni untuk next semester ke this semester? Next semester. Mungkin next semester Next dia orang semester. akan ada. Sebab Oh. soalan tadi macam mungkin saya rasa akan ada solution yang baru, mungkin akan di smoothkan lagi macam mana untuk handle semua ni, kan? Tapi kalau untuk yang tengah LI semester ni, bolehlah kita guna untuk tiga-tiga cara tu kan? Tapi kalau ikutkan, saya tak tahu lah course ataupun fakulti lain. Tapi kalau macam fakulti bahasa Arab kan, kalau ikutkan KP dia hadkan untuk yang LI ni berada di kawasan Lembah Kelang kalau tak silap saya. Lembah Kelang ataupun area Shah Alam yang area dia tak besar, tak akan merentas negeri. KP memang dah hadkan begitu. Itu waktu zaman saya tadi, kalau sekarang saya tak berapa pasti. Tapi rasanya benda tu masih terpakai. Siapa yang nak LI, dia akan berada di sekitar Lembah Kelang. Lepas tu student pun kalau sebelum LI dia akan siapkan tesis semua. Basically memang diorang akan base dekat area Shah Alam kan. So benda tu takkan jadi isu untuk merentas negeri tu. Kes-kes main. Tapi fakulti lain tak pastilah. Kalau fakulti bahasa Arab biasa dia macam tu. Dia punya Penghad. Yes. Saya rasa pun mungkin dia akan depends on our punya faculty dengan kita punya department. Kan ada lain-lain punya. Ada yang intern awal, ada intern lambat. Yeah. So based on dia punya faculty. Okay. Ada info tambahan lagi? Buat masa sekarang. Tiada. Buat masa sekarang itu je. Itu saja. Jadi kita proceed ke soalan yang kedua. Soalannya adalah memandangkan sekarang ni tengah PKP, kebanyakan syarikat tak dapat nak beroperasi. Jadi apa tips ataupun cadangan yang boleh membantu pelajar untuk hadapi situasi macam ni? Situasi ni tepat yang tengah kiranya Macam mana? Soalan daripada student yang latihan industri ke macam mana? Yelah sebab bila syarikat tutup, diorang tak boleh nak pergi LI. Macam tu ke situasi dia? Ya, betul. Mereka contohnya macam mungkin ada yang LI di sekolah tapi apa cadangan untuk membantu pelajar dalam situasi macam ni? Tapi kalau tak silap saya, sekolah pun sekarang diorang dia buat online learning kan? Oh. Ya. Untuk yang pelajar praktikum, macam bagi saya kos pendidikan untuk pengalaman adik-adik di ijazah pendidikan, diorang akan melakukan pengajaran praktikum secara online dengan student mereka. So they have to kena commit every day punya kelas macam mana nak update. Tapi benda tu benda baru untuk diorang sebab selama diorang study ni memang belajar secara face to face. Okay, sebab memang akan diajar, memang diorang akan didedahkan dengan mengajar dekat depan secara berdepan. Tapi bila dah jadi macam ni, so benda ni macam agak terkejut tapi boleh handle sebab belajar online ni saya rasa mudah, cuma nak commit dengan orang yang lain tu agak mencabar dengan tahap internet yang kita tak tahu. Kadang student pun kita tak tahu kan internet ni macam mana, pelajar-pelajar punya nak guna ibu bapa, nak minta izin, banyaklah prosedur. Tapi yang tu kalau pendidikan punya fakulti. Kalau macam boleh saya tanya kalau Cik Wafa punya fakulti macam mana ya kalau saya pula tengok soalan kan. Tak apa silakan. Kalau ikutkan
macam yang kos bahasa Arab ni, dia sebab kami kos lebih pada komunikasi sebenarnya. Jadi yang kalau intern tu ada yang intern dekat sekolah pun ada yang intern dekat syarikat pun ada juga. So syarikat ni pun dia terbuka lah. Dia kadang tu ikut yang sebelum ni ada yang dekat syarikat travel agency pun ada. Yang dekat syarikat penerbitan pun ada, media biasa macam TV Al-Hijrah pun kadang-kadang ada pernah ada juga student sekarang kat situ yang intern. Kalau macam dekat mana lagi itu yang dalam negara lah, yang luar negara pun juga, yang dalam negara pun biasanya macam tu. Tapi itulah maksudnya kalau syarikat macam travel agency belum ni kan waktu tengah PKPB mungkin dah buka, tapi kalau PKP kan waktu tu banyak industri sektor-sektor yang tutup kan. Jadinya mungkin diorang tanya jugalah kot macam mana. Tapi benda tu rasanya dia berbalik kepada management pihak universiti rasanya. Yes, Kalau yes, syarikat dah tutup, kita tak boleh nak buat apa dah kan. Takkan kita nak suruh syarikat tu buka, saya nak intern macam tu. Takkan macam tu pula kan. So benda tu akan kena tanya pihak universiti juga macam mana management. Mungkin diorang akan ada. Kita tak tahu. Tapi itulah rezeki pelajar education ni, diorang ada juga subjek yang subjek yang didedahkan, contohnya subjek yang ada kena-mengena dengan online learning. So diorang adalah macam mana solution. So akan nampak lah sikit. Ya. So tak adalah macam terkejut sangat kan. Diorang tak ada kita terkejut. tengah belajar. Cuma yang terkejutnya diorang akan bagaimana diorang nak interact dengan pelajar-pelajar. Itu je. Macam mana. Cuma kita kena imagine lah kalau another course kan macam fakulti seni bina, fakulti engineering, mungkin diorang di kilang-kilang. Sektor perindustrian agak mencabar sikit untuk sekarang ni. Mungkin dia akan terjadi sikit kan masa PAP ni. Jadi mungkin kalau macam yang fakulti seni bina, fakulti art and design macam tu, mungkin kita punya department tu ada penyelesaian dari segi assessment mungkin kan? Untuk bila awak cakap apa tips atau cadangan yang boleh membantu pelajar hadapi situasi ini, saya mengingatkan tentang research saya. Wow. Ada praktikal di situ. Maksudnya kan saya sedang belajar dalam bidang pendidikan. So my research about the e-portfolio. So e-portfolio tu something like you punya blog, lepas tu from your blog tu nanti ada lecturer yang boleh assess you punya kerja. Okay, selain daripada tu kita boleh buka access tu untuk kepada company untuk assess student tu melalui e-portfolio itu. So diorang akan update apa yang diorang akan buat hari ni, hari esok, lusa. Tapi yang berkaitan lah, if kata ni intern, mungkin ada boleh buat sesuatu lah apa yang task dari company tu nak buat kan untuk student tu. Contoh apa-apalah, contoh kalau dari seni bina, mungkin firma guaman akan bagi, if ada adik tu dari firm dari pelajar seni bina, so akan ada firm architecture yang akan bagi task dekat diorang. Okay, cuba buat ni. Contohlah bagi residential punya area untuk buat lukisan, drawing punya plan. So diorang akan boleh buat. Contohlah, walaupun construction punya bidang pun sekarang tengah down. Tapi at least benda tu boleh buat diorang practice. So diorang akan update kerja diorang dalam e-portfolio tu dan akan di-assess oleh dua pihak. Maknanya pihak syarikat dan juga pihak pendidik. Universiti. Itulah cadangan research saya. Tapi benda tu baru dicadangkan. Hanya Allah yang menentukan. Bagus juga macam tu. Tapi bagus juga macam tu. Dia macam lebih kurang macam menyediakan satu platform dan platform tu boleh diakses oleh dua pihak lah kan. So maksudnya daripada pihak student tu tak perlu nak kena hantar universiti, tak perlu nak kena hantar benda yang sama dua kali. Mungkin boleh diguna pada next punya. Itulah selagi research tak habis kan, masih lagi dalam perjalanan. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Duit.
Amin. Amin. Okey. Ada penambahan lagi untuk soalan kedua? Menjawab ke tak sebenarnya soalan tu? Ya, Soalan tu Itulah takut tak menjawab. itulah ada. nanti kan pusing-pusing. Ada dah. Nanti kita suruh Tak jumpa. cari jawapan tu sendiri. Okey. Kalau tak ada kita berpindah ke soalan ketiga. Okey. Okey. Untuk soalan ketiga. Okey. Pelajar ni tanya, memandangkan PKP merupakan pertama kali yang kita hadapi, adakah anda rasa wajar untuk pelajar yang perlu menjalani internship untuk mengambil cuti khas? Tidak wajar. Tidak wajar? Kenapa tu? Kalau nak ke depan lagi masalah jangan berpanjang lagi masalah, biar kita settlekan sekarang. Contoh macam ada solution yang boleh kita selesaikan, biar sekarang. Contoh macam mana nak buat contoh lah. Cuti khas tu Ada cara yang lain. kita akan ni ke apa, maksudnya macam tangguh SEM ke macam mana cuti khas tu? Ya. CK. Dipanggil CK. Tapi sebenarnya kalau macam ambil cuti khas, tapi kena tahu juga sebab diorang nak ambil tu. Kalau diorang nak ambil cuti khas tu atas sebab syarikat tak buka, jadi diorang tak boleh nak pergi intern, dia macam sebenarnya syarikat tak buka tu bukan atas masalah kita pun. Jadi bukan atas kita pun kita nak ambil tindakan untuk cuti khas tu sebab benda ni lah benda bukan yang kita nak. Kita tak expect pun benda ni akan terjadi. Jadi pihak universiti dia akan fikirkan solusi dia untuk kita. Jadi kalau semua benda kita nak fikir, nanti habislah semua student ambil cuti khas sebab benda macam ni. So, maksudnya benda tu Ya, betul. kalau sebab syarikat tutup tapi kita nak ambil cuti khas sebab tak cinta, dia macam tidak wajar sikit lah. Betul. Sebab biasanya kalau syarikat tutup pun mesti syarikat tu akan bagi cara lain untuk kita buat kerja tu kan. Kalau syarikat tak bagi cara lain pun, nanti universiti akan bagi cara lain. Sampai dia universiti akan tukar cara assessment ke apa ke, dia akan backup student. Ya. Akan ada solutionnya yang yes, betul. Setuju. Okay, jadi jawapan yang jelas tidak wajar lah untuk ambil cuti khas ni. Tidak wajar. Kalau macam yang tadi Sis Dini cakap kan, kata apa, macam student education. Yelah betul lah, mula-mula kita belajar cara macam mana kita nak attract student secara face to face. Kali jadi macam ni, kau tak boleh face to face, kena dekat dalam online. Dia macam dah lari sikit daripada ni. Tapi tak apa, benda tu kita jadikan satu cabaran, satu pengalaman. Pengalaman bukannya selalu kita dapat pengalaman mengajar online ni. Maksudnya ramai je orang yang baru belajar. Okay, macam mana kita nak buat online learning kan? Dia jadikan macam pengalaman. Tapi benda ni mungkin untuk saya, mungkin benda ni kita akan jadi normal, akan jadi rutin. Saya rasa mungkin akan ada solution. Dia merupakan solution kita lah untuk apa-apa kalau masa depan kan. Contoh kalau awak tu tak boleh datang ke kelas ke apa-apa ke, awak tak boleh pergi LI sebab awak patah kaki ke, jangan risau sebab kita dah ada online learning punya ni. So kita dah didedahkan dan kita akan dah terbiasa dengan benda ni. Betul. Setuju. Satu pendedahan barulah senang cerita. Bagus. Benda ni memang susah diterima. Memang benda apa pun, kalau benda baru, saya rasa kalau contoh kalau kita hias ruang tamu, kalau ruang tamu tu macam first time lepas tu kita dah ubah macam sofa tu ke tempat yang lain, tiba kita rasa macam tak selesa. Tapi lama-lama kalau kita dah adapt benda tu, rasa macam okey, boleh je aku terima. Betul. Setuju. Tapi itulah saya tahu benda ni memang akan memakan masa, tapi take time, but it's a progress. Betul. Lagi satu saya rasa online learning ni pun bagi pendedahan kepada ibu bapa sendiri. Sebenarnya kita boleh online learning pun pada anak-anak yang tak datang sekolah selalu kan. Kita boleh bagi kerja dari segi online contohnya. Tak perlulah tinggal macam tu je kan sebenarnya. So lepas ni adik-adik kalau tak siap kerja sekolah, cikgu akan cari juga dekat online. Yes. Tak boleh lari dah. Dah tak ada alasan. Mungkin next topic moderator boleh letak online learning sebagai platform apa-apa. Ya, betul. Cuba. Okey. Untuk soalan seterusnya, apakah kriteria
penilaian utama yang dilihat pada pelajar semasa menjalani LI? Kriteria utama. Kriteria utama untuk LI. Dia bila cakap pasal LI, bila cakap pasal kerja, dia akan melibatkan komunikasi dengan orang lain tau. Sebab yalah kita pergi mana-mana kita akan interact dengan orang lain. Kita interact dengan orang lain, dia melibatkan communication. Bila melibatkan communication, dia akan ada dua bahasa, apa yang kita guna dengan kita punya body language macam mana. Lepas tu bila dah sampai dekat tempat kerja, dia akan ada banyak peringkat. Kita punya colleague, kita punya boss. Kita tak boleh guna bahasa yang sama. Kita tak boleh guna cara berborak yang sama. Benda-benda macam tu, walaupun kita nampak macam, you ke kena titik beratkan benda macam tu. Tak boleh ke kita macam borak macam biasa je. Awak ingat bos awak tu kawan ke? Dia memang akan ada bos yang friendly, tapi kita tak boleh nak ambil enteng lah benda macam tu. Betul. Saya rasa tak kisah kos apa pun, tak kisah anda dari fakulti mana pun, dari departmen mana pun, komunikasi merupakan penilaian utama untuk macam mana nak lihat seseorang. Dia cerminan, maksudnya cerminan seseorang. So akan nampak awak tu bagaimana. Even though you boleh buat kerja macam mana pun, tapi kalau you tak ada communicate dengan apa? Orang sekeliling. Communicate. Yes. So benda tu memang itulah, hormat menghormati tu memang number one untuk komunikasi. Betul. Even though kalau ada awak tu dari course apa contoh dari Fine Arts, kalau dia intern dekat galeri seni, tapi kalau dia tak boleh nak interact dengan orang yang akan datang galeri seni tu, so dia tak boleh lah, tak untuk pendapat saya. Betul. Dia macam bila sampai dekat waktu kerja ni, dia akan ada melibatkan professionalism, dia akan melibatkan communication, selain daripada apa yang kita praktik time kita tengah study tu lah kan. Benda-benda tu memang dah confirm lah, apa kita study kita kena praktik balik. Di samping tu ada juga benda-benda lain, communication, benda-benda macam tu. Benda tu ada setengah orang dia akan ambil mudah tau benda tu. Dia macam, tak apalah aku kena ulang kaji balik ni apa yang aku pernah study time aku study dulu. Tapi dia tak ambil beratkan yang pernah communication tu. Bila dia tak ambil berat pasal communication tu, dia akan jadi macam kurang sikit kat situ. Betul. Yang part lain teluk dah. Tapi bila communication dia kurang sikit kat situ. Betul. Okay, untuk soalan seterusnya, saya nak tanya, boleh tak beri beberapa contoh persiapan awal yang perlu pelajar persiapkan sebelum ke LI? Contohnya kemahiran. Rasanya soalan ni sama kot dengan yang kriteria penilaian utama tadi. Sebab memang benda tu pun yang kita kena prepare. Kemahiran macam kemahiran komunikasi lah kan? Jadi kalau nak ikutkan prepare ni ada dua boleh kita bahagikan dua bahagian. Satu fizikal, satu lagi mental. Kalau macam fizikal tu mungkin kita kena fikirkan, okay, kalau tempat kerja tu jauh, macam mana kita nak pergi tempat kerja tu? Apa kenderaan yang kita kena guna? Terpaksa ataupun kalau jauh dia akan melibatkan rumah sewa, mungkin rumah sewa. Jadi kita kena cari rumah sewa. Kalau macam yang mental ni kita akan kena prepare lah, sebab bila kita masuk tempat kerja baru, kita tak boleh nak jangka macam mana PN orang kat situ. Jadi macam mana kita nak masuk dengan orang macam tu, kita kena tahu skill-skill tu macam mana. Sebab kita tak boleh nak expect semua orang akan selesa dengan kita kan. So macam mana kita nak selesakan diorang dengan diri kita. Betul. Macam mana kita nak masukkan diri kita dengan diri diorang. Sebab kita nak kerja itu bukan sehari 2-3 bulan je lah. Mungkin ada orang nampak macam 3 bulan tu sekejap. Tapi benda tu cukup lama kalau orang tu tak selesa dengan kita. Itu sebab ada kes yang LI separuh jalan, tak habis. Betul. Sebab communicate dia tak sekepala bahasa pasarnya. Setuju. Tu kalau LI dalam kalau kita nak kalau nak masukkan yang LI luar negara, mungkin kena prepare macam mana kita nak pergi negara orang, macam mana kita nak communicate dekat negara orang, macam mana kita nak hidup kat negara orang.
Betul. They have to study first apa yang sebelum nak masuk rumah tu. Yang okey, contohnya macam sebelum awak tu nak kahwin, mungkin contoh mudah. Sebelum awak nak kahwin, awak kena kenal orang tu dulu macam mana dalam luar keluarga. So macam tu lah macam mana you nak masuk LI satu tempat kerja tu. So you kena study pasal tempat company tu. Sebenarnya dia boleh makan. Ada setengah company dia kata tak boleh makan dalam dia punya firm. So ada yang kata boleh, ikutlah macam dia dah tahu step tu maksudnya lah. Betul tak? Contoh kahwin tu. Betul. Betul, setuju. Dia macam, yelah betul lah. Sebelum kita nak pergi kat mana-mana, kita kena tahu dulu kan orang. Sebab tu kalau macam dekat dalam perasaan biasa, dekat dalam soalan-soalan interview kan, apa yang awak tahu tentang syarikat ni? Benda tu sebenarnya tak ada lah. Yes. Dia lebih kepada macam dia nak tengok, kalau awak tahu maksudnya awak boleh masuk lah dalam kita orang punya work style. Kalau awak tak tahu dia susah lah sikit, takkan kita orang baru nak kena ajar kan? Macam tu. Betul. Kita sendirilah cari kan? Betul. Pasangan tadi tu kan, kita dah nak hidup lama kat situ. Macam kerja pun, kita nak kerja lama kat situ. Kenalah tahu macam mana. Kita kena pandai bawa diri lah kat tempat orang kan? If ada rezeki, if ada rezeki ke boleh dia kerja dekat tempat tu selepas habis intern tu, kalau rezeki dia dah boleh commit dengan waktu dia LI tu. Betul. Ada juga kawan-kawan saya dia terus kerja kat situ. Yelah bila kita dah kerja kat situ, orang kat situ pun selesa dengan kita kan. Kita pun dah tahu macam nak kerja. Bos pun okey je kalau benda tu ada kekosongan, okey. Betul. Tak ada masalah bos nak ambil kan. Okay. Ada penambahan lagi? Tak ada. Dia macam ada tapi dia mungkin boleh discuss topik yang seterusnya. Okay. Tapi kita conclude nanti. Okay, untuk soalan seterusnya. Okay, bagaimana cara untuk menyesuaikan diri di syarikat pelajar yang menjalani LI tu? Terutamanya untuk kerja-kerja di luar bidang bahasa yang perlu pelajar lakukan. Ini untuk khusus untuk pelajar bahasa. Tapi bidang bahasa. Jadi ni pun boleh bagi pandangan dari sudut bidang pendidikan sekali. Jadi silakan. Contoh dua bidang tu macam mana? Dua bidang bahasa. Contoh let's say kita belajar bidang bahasa, lepas tu kita kerja apa? Kita kerja bahagian management macam tu ke? Okay. Tak perlu dia jadi accountant ke? Accountant tu memang sasar lah. Nak cerita pasal macam, kalau perbandingan antara kita pelajar bahasa, lepas tu kita LI dekat bidang accountant, benda tu rasanya KP pun tak akan benarkan. Sebab dia yelah, sebelum kita pergi LI kan kita kena dapat approval daripada kita punya KP dulu kan, kita punya faculty dulu kan. So kalau dah memang confirm dari bidang, rasanya benda tu tidak akan diterima. Sebab kau belajar bahasa, tiba-tiba kau nak kerja bahagian accountant, macam mana kan? Betul? Benda tak ada kaitan. Kalau kerja kat luar tu lain belakang kira. Tapi kalau LI, benda tu akan diambil kira oleh fakulti. Alright. Cuma macam kalau kata luar bidang tu mungkin akan ada sesetengah pelajar LI akan mengalami benda tu. So they have to accept. Dia kena accept juga sebab kita terpaksa hormat. Tapi kalau dah terlalu macam awak tu kena buat air kopi ke kan. Contoh orang akan ada macam kita ni rezeki mungkin baik. Rezeki tempat intern kita baik. Macam company jaga tapi ada setengah budak mungkin buat benda yang luar pada bidang kerja dia. Contoh awak tu ambil komunikasi bahasa Arab tapi tiba-tiba awak dikehendaki untuk membuat air kopi. Menyapu sampah. Okey, kadang-kadang benda tu saya rasa okey sebab kita pun as student benda tu kita anggap je lillahi ta'ala, mungkin benda ni Allah akan memudahkan pelajaran kita ke apa kan. Tapi kalau dia macam dah terlalu melampaui batas, so we need to report to pihak fakulti lah untuk lebih lanjut sama ada dia akan ditukarkan ke tempat lain ataupun
dengan cara yang lebih formal, lebih baik lagi lah untuk Kak Dini lah, untuk pandangan saya. So itulah, kadang ada tau benda tu, dibuli, term yang dibuli tu akan ada. Kerjanya di luar Rezeki. bidang yang sepatutnya. Yes. Cuma kalau fakulti untuk dalam bidang pendidikan, saya tak nampak sangat yang untuk ke arah bidang lain tu, sebab diorang memang pendidikan kan memang mengajar, memang akan buat benda yang, so kita dah tahu memang awak tu mengajar, so akan ada benda-benda yang prosedur mengajar tu. Tapi kalau mungkin fakulti lain, mungkin bidang lain, Ataupun benda tu boleh ke dikaitkan macam contoh kita study bahasa kan. Sekali kita masuk dekat dalam satu sektor tu, satu syarikat tu, kita jaga bahagian management. Ya, kita tak tahu kan. Contoh macam kadang-kadang kat travel agency ke, dia akan uruskan bahagian management. Dia tidak melibatkan communicate dengan orang. Kalau bahasa Arab je orang umum orang Arab kan. Ya. Dia mana bisa jumpa orang Arab dekat Malaysia right. So macam benda tu akan melibatkan management, macam mana kita nak uruskan KT. Saya tak tahu sebab saya tak pernah dalam bidang tu. Tapi benda tu ya boleh jadi salah satu job scope bila dia dekat dalam syarikat tu. Ya. So apa yang kita boleh buat, belajar lah. So, macam yang sini cakap, kita kena adapt dengan, kita kena terima apa perkataan yang sesuai kan? Kerja yang diberi. Kerja yang diberi. Kita tak ada nak milih, tak. Saya tak nak buat benda tu. Saya nak kena cakap juga dengan orang Arab. Saya kena praktikkan bahasa saya. Saya tak ada kaitan dengan benda. Tak ada lah macam tu. Betul. Kita kena try tak adalah. Kalau dia terlalu melampaui batas, barulah kita akan start mengorak langkah ke step yang seterusnya untuk itulah. Tapi saya rasa benda tu pengalaman. Dia akan seronok bila bercerita dengan apa kawan-kawan balik kan. Cuma itulah, kalau komunikasi tu janganlah terlalu jauh sangat. Jangan terlalu awak tu sampai dia suruh minum suruh terjun bangunan, awak terjun bangunan. Tu dah lain punya topik kan, dah bukan, tu memang bukan luar bidang kuasa dah, tu luar bidang lain. Betul. Okay. Jadi next macam Q&A session Okay, lagi soalan lagi ada? Okay. Ini adalah untuk soalan yang terakhir. Okay. Okay, soalan terakhir ialah okay, ini berkaitan dengan presentation akhir. Presentation akhir tu. Nanti masa presentation tu kita, belajar akan present depan lecturer dan majikan department tu sekali. Dan lagi satu, dia tanya kalau kita present tu kita nak guna bahasa apa? Contoh saya dari fakulti lain, so saya tak berapa pasti. Macam maksud awak tu, Cik Moderator, maksudnya bahasa komunikasi jika anda dari bidang bahasa Arab ke Ya. Betul. Soalan ni daripada pelajar bahasa Arab. So dia tanya adakah perlu present tu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Arab? Okay, first sekali yang benda tu akan present depan lecturer dan ataupun depan majikan kan. Benda tu kita kena present dua-dua sebab kita di-assess oleh dua pihak. Kita macam tadi pernah cakap kita akan di-assess oleh tempat kita kerja, kita akan di-assess oleh lecturer kita juga. Dua-dua tu SG kita. So benda tu memang kita akan kena present kat dua-dua tempat lah. Cumanya macam mana kita present sama ada. Biasanya lecturer akan datang tempat kita kerja dan kita akan present kat situ biasanya. Tapi ada setengah kondisi kalau dia tu intern luar negara, dia akan ada choice untuk buat online ke. Kadang hari tu pernah berlaku FB live, ada pernah kan macam tu. SB buat video call. Video call. So benda tu jawapan dia adalah kita kena access dua-dua sebab kita kena access. Kita kena present depan dua-dua sebab kita di-access oleh dua pihak. Lepas tu berkaitan soalan nak kena present bahasa apa, saya faham macam mana soalan tu boleh timbul sebab kadang-kadang kita kerja, contoh macam kita kerja dekat syarikat yang bos dia tak cakap Arab, tak tahu macam mana cakap Arab. Lepas tu kita nak kena cakap bahasa Arab. Nanti macam mana dia nak faham kan? Macam mana kita nak tahu apa yang kita cakap tu betul ke tak betul ke?
betul ke kau buat kerja ni? Macam tu. Dia tak tahu. So ada pernah berlaku. Sorry interrupt. Contoh macam awak cakap, maksudnya dia intern di tempat bahasa Arab tu, tak intern dengan orang yang tak faham bahasa Arab tu macam mana ya? Contoh macam, okay, contoh dia kerja dekat travel agency. Lepas tu bos dia tak tahu cakap Arab. Kiranya, Okay, faham. Lecturer yelah, sebab lecturer pun memang lecturer Arab kan, so dia akan tahu kita cakap apa. Tapi yang bos dia tak tahu kita cakap apa. Nanti kan, Faham. cakap apa kan. So pernah berlaku perbentangan dekat dalam bahasa Arab, tetapi dokumentasi laporan-laporan semua tu yang kita hantar kat lecturer, benda tu dekat dalam bahasa Arab. Cumanya waktu kita bentang depan dua-dua ASD tu, kita guna bahasa Melayu. Tapi kebiasaannya juga benda tu adalah hasil perbincangan sebelum pembentangan. Hasil perbincangan antara lecturer dan juga antara SD di tempat kerja. Benda tu kena bincang awal lah. Bila nak buat. Sebab benda ni memang kita kena bincang pun bila nak buat, dekat mana nak buat. Sebab bila kita buat dekat tempat kerja, kita akan minta permission daripada kita punya bos kan, nak pinjam tempat ke apa ke kan. So benda tu include sekali dalam perbincangan waktu sebelum pembentangan tu. So untuk pendapat saya yang dari luar bidang komunikasi ni, untuk saya rasa mungkin boleh gunakan bahasa pengantar universiti tersebut. Mungkin kalau dia kata English, tapi kalau in case itulah, tapi kalau dah awak tu memang dari bahasa Arab punya komunikasi, takkan kita nak. Itulah. Banyak yang berfikiran ni. Kalau fact lain biasanya dia akan guna English kan? Cuma mungkin sebab awak mungkin pelajar tersebut dari bahasa Arab, so mungkin bahasa Arab dia memang exam pun bahasa Arab, memang ambil pun bahasa Arab komunikasi, so memang bahasa Arab lah perlu dipraktikkan untuk di-assess. Cuma macam Cik Wafa cakap tadi lah, kalau pihak company tak berapa, memang tidak menggunakan bahasa Arab sepenuhnya, boleh gunakan dokumentasi dalam English dan boleh bercakap secara English, dan tapi apabila nak access dengan lecture boleh cakap bahasa Arab. Tapi kalau dalam fakulti pendidikan sendiri, kalau Pezan guna bahasa apa? English. Memang menggunakan bahasa pengantar universiti. Walaupun dia pendidikan dalam bidang bahasa Melayu macam tu. Okay, dalam UiTM tak ada bahasa Melayu, so tak berapa nak pasti. Okay. Maaf, tak tahu. Kalau dalam bidang bahasa, kita dalam akademi bahasa kan ada bahasa Melayu juga. Bila awak cakap ni, saya baru ingat yang awak punya fakulti, department ada kan bahasa Melayu? Ya. Ada bahasa Melayu, English dan bahasa Arab. Mungkin okay. Mengikut pengalaman kawan saya memang mengambil PhD dalam bahasa Melayu di UKM, tapi bekerja di UiTM, dia memang menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Dalam presentation tu? Yes, if student nak present, student akan present bahasa Melayu. Termasuk soalan yang diberi. Yelah, sebab diorang pun kena praktik kan. Mungkin dalam bahasa Melayu dia akan guna pemilihan bahasa-bahasa baku. Sebab kalau kita cakap terlampau informal, benda tu tak boleh juga kan. Presentation ni benda yang minta maaf, bukan UKM, UPM. Okay. Tapi kalau majikan tu, kalau macam isu yang bahasa Arab tadi, kalau majikan tu memang boleh bercakap Arab, seafdolnya memang kena menggunakan bahasa Arab lah. Ya. Menggunakan bahasa apa yang kita belajar. Macam saya cakap tadi kan, awak ambil ijazah sarjana muda, bahasa Arab komunikasi memang kenalah bahasa Arab tu. Utamanya bahasa Arab lah. Betul.
Dan saya rasa bahasa ni pun sebenarnya berbalik kepada perbincangan balik lah kan sebenarnya. Di mana-mana pun, Yes. aktiviti pun balik kepada perbincangan juga. Bila balik Komunikasi. perbincangan, berbalik pada komunikasi. Ya, betul. Okey, jadi untuk sebagai konklusi untuk video ni, kita minta panel-panel kita untuk memberikan kesimpulan secara ringkas untuk topik hari ni. Silakan. Okey. Kesimpulan dia, kalau kita tengok dalam 6 ke 7 soalan tadi, kalau ikutkan soalan tu pun daripada student bahasa kan. Tapi sebenarnya apa yang dibincangkan hari ni, benda tu boleh di-apply untuk semua student. Tak kisahlah daripada fakulti bahasa ke, daripada fakulti mana ke. Sebab apa yang kita bincangkan bersama ni, dia melibatkan benda yang core, yang memang perlu ada dalam setiap student yang nak pergi LI. Sebab memang benda tu benda yang memang dipandang. Benda tu memang benda yang penting dan benda tu memang benda yang kita kena titik beratkan dan fikirkan sebelum kita pergi LI. So walaupun soalan tu daripada macam macam mana nak bentang dalam bahasa Arab ke bahasa ni, tu satu pointer. Point yang lain tu kita boleh apply dekat dalam semua student. Lepas tu saya baru teringat satu tadi yang macam preparation sebelum kita pergi LI kan. Kalau macam siapa yang nak pergi LI luar negara, korang kena fikirkan juga pasport nak buat macam mana, visa nak apply macam mana, nak apply berapa lama, berapa bulan, benda tu proses sebelum korang pergi tu macam mana nak beli flight tiket, nanti dekat sana siapa nak ambil korang dekat airport, benda tu semua korang kena fikirkan dan korang kena bincang awal lagi daripada orang yang intern dalam negara. Intern dalam negara dia akan jumpa orang dekat syarikat tu bila first day dia start kerja. Tapi yang korang nak pergi luar negara ni, korang kena interact dengan, korang kena bincang, communicate dengan orang yang korang nak pergi tu dekat luar negara tu sebelum korang fly lagi. So benda tu semua korang kena fikirkan. Saya setuju. Benda tu tak rumit pun sebenarnya, tak rumit pun. Benda tu follow the flow. Kan, saya jadi kan. Kalau ikut sis macam mana? Apa pendapat sis? Macam Wafa mention yang komunikasi tu luas. So saya rasa komunikasi ni memang wajib. Apa lagi bahasa yang seanteronya ya, macam komunikasi tu memang perlu di-apply dalam diri seorang pelajar LI. Tak semestinya waktu LI saja, tapi dia boleh apply pada waktu dia bekerja. Dan tak semestinya dalam bidang pekerjaan dia akan applykan semua ni secara meluas dengan keluarga, komunikasi dengan pihak yang kedua, contohnya dengan haiwan. Ada cara komunikasi yang baik, yang macam mana awak nak gunakan communicate di antara dua pihak tu. Lepas tu boleh digunakan bagaimana? Okey, saya baru teringat, saya ada baca satu term masuk definisi komunikasi ni. Komunikasi boleh ditarifkan sebagai proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Okey, ia merupakan proses interaksi yang bererti antara kehidupan dan merangkumi kedua-dua. Pertama, perbuatan menghantar maklumat dan kedua, proses untuk bertukar-tukar maksud. Faham tak? Ya, betul. Faham. Itu definisi komunikasi lah, maksudnya. Ia akan menghasilkan satu pemahaman antara kedua-dua pihak ataupun itu soalan orang cakap komunikasi itu penting. So awak boleh communicate dengan orang dengan yang bukan secara negatif, yang positifnya. Contoh dengan bahasa isyarat dengan orang OKU pun awak kena communicate dengan betul. Macam saya cakap mention tadi, tak semestinya pelajar LI gunakan di dalam LI. Dia boleh digunakan di luar bidang pekerjaan, dia boleh gunakan dengan keluarga, digunakan dengan haiwan. Tapi kalau ada Cik Wafa atau Cik Nurin ada point lagi yang boleh mendefinisikan komunikasi. Betul, bila cakap pasal komunikasi is a real thing. Maksudnya memang benda tu satu benda yang real yang memang kita kena praktik kat diri kita. Tak kisahlah benda tu tidak terhad untuk kita guna dalam LI je. Benda tu memang kita guna dalam kehidupan seharian kita.
macam tadi Sis Dina cakap, komunikasi adalah satu interaksi kan. Bila kita cakap pasal interaksi, dia tidak terhad kepada bahasa yang kita gunakan sahaja. Dia tidak terhad kepada, okay, let's say dekat dalam konteks LI, dia tidak terhad macam panggilan yang kita nak guna dekat bos, panggilan yang kita nak guna dekat klik. Dia tidak terhad pada tu je. Dia sebenarnya lagi luas. Kalau dalam konteks LI, okay, macam mana awak nak buat memo? Macam mana awak nak buat surat rasmi? Macam mana awak nak deal dengan klien? Macam tu, benda-benda macam tu. Macam mana awak nak deliver idea awak? Deliver idea tidak terhad pada bahasa kita punya presentation saja. Dia ada berkaitan dengan slide, dia ada berkaitan dengan kita punya paperwork. Benda-benda macam tu semuanya Betul, yes. komunikasi. Dia tidak terhad kepada bahasa saja. Itu dalam konteks LI. Tapi kalau dalam konteks kehidupan, maksudnya benda tu boleh kita guna dekat luar juga. Sebab bila dia ada interaksi, di situ ada komunikasi. Interaksi ni bukan kita interaction dalam orang tempat kita kerja je. Kita interaksi dengan orang, semua orang. Semua benda, semua makhluk. Dengan tumbuhan, dengan haiwan, dengan Interaksi dia tidak kerja kadang-kadang kan macam jual nasi lemak pun kita interaksi juga kan. Ya, betul. Jual Contoh beli. kalau orang tu buta, Contoh kalau orang tu buta, kita nak interaksi dia takkan kita nak cakap, nak tunjuk dia itu jalan pada menggunakan anggota komunikasi kita kan, anggota fizikal untuk tunjuk jalan, jalan ke depan, tapi dia ternampak. So kalau awak interaksi dengan orang buta, ada cara dia tersendiri, ada cara dia. Ada setengah orang yang suka belajar bahasa isyarat ataupun bahasa Hindu. So benda tu pun bagus untuk dipelajari. Betul. Itu pun salah satu cara komunikasi juga. Cara macam mana kita nak communicate dengan setengah pihak, cara kita communicate dengan kelompok macam ni kan. Yes. Betul. Dia ni sangat luas lah kalau nak dibincangkan. Betul. Jadi saya rasa dengan konklusi yang dibuat oleh Sis Dini dan Sis Wafat tadi merupakan penutup untuk video kita hari ni. Jadi saya harap jawapan-jawapan yang diberikan oleh panel kita menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh adik-adik kita ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun mungkin ada cadangan lain selain daripada jawapan-jawapan daripada panel kita, mungkin boleh komen di bawah. Okay? Dan terima kasih buat Thank you so much Pak untuk join kita punya podcast hari ni. InsyaAllah andai ada masa terluang kita akan jemput lagi. Kalau ada permintaan lain untuk menjemput Sis Wafat dan Sis Dini, insyaAllah kita akan jemput lagi. Terima kasih sebab jemput. Thank you so much for inviting us. Yes. Terima kasih yang kami just sharing apa yang kami tahu, apa yang kami dapat. Kami bukanlah expertise yang tahu semua benda. Betul. Orang jadikanlah platform ni sebagai platform untuk kita share idea, kita tukar-tukar idea. Sebenarnya kita bukan, saya tak cakap saya tahu semua benda, tapi kita share apa yang kita tahu kan. Kalau korang belajar tahu yang sama-sama. boleh bagi tahu. Betul. All the best. Kita doakan sama-sama untuk pelajar-pelajar kita yang sedang menghadapi LI dan akan menghadapi LI seterusnya. Dan semoga podcast ini bantu diorang untuk menghadapi LI itu sendiri. Ya, insyaAllah all the best. Okay, korang anggaplah benda ni satu pengalaman berharga untuk korang. Betul. Korang boleh guna masa akan datang. Pengalaman itu sangat berharga yang tak dapat nak dijual. Betul. Ya. Jadi itu saja untuk podcast kita untuk hari ni. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.